Assalamualaikum warahmatullahi. Sifat orang yang bersyahadah tawadhu'. Pelajaran yang kedua, unit yang keempat. Jadi orang yang tawadhu' ni senang kata maksudnya adalah merendah diri, tidak sombong dan juga tidak merendah diri. Jadi kalau kita lihat di sini dalam unit 4, dia akan bagi satu surah Syu'ara ayat yang ke-215. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ini adalah arahan kepada Rasulullah lah. Dia kan Nabi kan, orang yang mulia, confirm masuk syurga. Tapi Allah still juga kata, rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, iaitu orang-orang yang beriman. Pengertian tawadhu' bermaksud mengetahui kedudukan diri di sisi Allah dan merendah diri sesama manusia. Nombor satu, dia tahu kedudukan dia di sisi Allah. Kadang-kadang benda ni kita tahu seorang-seorang je lah. Bila kita buat banyak benda yang silap kan, benda maksiat dan sebagainya, dan bila kita bersama orang lain, kita tengok orang baik-baik belaka, jadi kita rasa macam aku sedar diri lah, ya Allah, aku ni kepada Engkau ya Allah, banyak benda salah aku buat. Dan yang kedua adalah merendah diri sesama manusia. Kadang-kadang kita, bila kita kaya, bila kita popular, bila kita belajar tinggi, pandai dan sebagainya kan, kita ada tendensi, ada kecenderungan untuk sombong ataupun meninggikan diri terhadap orang lain. Jadi itu adalah sifat manusiawi. Jadi cara untuk rendahkan diri kita ni, kita kena tahu benda tu Allah tak ukur. Allah ukur ketakwaan. Dan nombor dua adalah, kalau kita lihat kat sini, hakikat manusia ni, nombor satu, semua benda yang kita ada, kecantikan, kejelitaan, kekayaan, jawatan, pangkat dan keturunan, itu semuanya adalah pinjaman, dan pinjaman itu bukan kekal. Itu pinjaman daripada Allah. Dan nombor dua, semuanya itu berlaku atas kehendak dan izin Allah. Kita tak boleh pilih pun, lahir-lahir handsome, lahir-lahir kaya, lahir-lahir anak raja dan sebagainya. Kita tak dapat pilih pun. Itu Allah yang tetapkan. Dan akhir sekali, kepada semua manusia, semua benda kelebihan yang dia ada, lepas mati tak ada guna pun. Lepas mati tak ada guna pun benda itu. Dan kita juga, orang kaya, orang miskin ada cara dia nak masuk syurga. Orang kaya pun susah nak masuk syurga tau. Orang kaya ni, walaupun dia boleh bersedekah, kadang-kadang duitnya itu dia boleh guna untuk benda yang tak baik. Kadang-kadang duitnya itu sepatutnya dia kena bayar zakat, dia tak bayar zakat. Jadi benda tu sebenarnya dosa juga tu. Orang yang pandai, orang yang tak pandai. Kadang-kadang orang yang tak pandai ni senang juga masuk syurganya. Orang yang pandai pun kadang-kadang susah juga. Makin pandai sepatutnya makin pandai, makin yakin kepada Allah kan. Tapi kadang-kadang ada yang sebahagian ni makin pandai, makin banyak belajar, makin sesat. Itu Allahu a'lam lah. Dan apa lagi kita boleh kata kat sini? Yalah, kehendak dan izin Allah. Yang ni short sikit. Jadi sombong ni pula, merasakan diri dia hebat dan bertindak tanpa adab dengan orang lain. Jadi macam yang kita cerita pasal ibadah umum, ibadah khusus tadi kan, kita kena sedar dirilah bahawa Islam ini diturunkan adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Menyempurnakan akhlak manusia, antaranya lah. Dan amalan yang dihisap di hari akhirat kelak, antaranya lah, selain daripada solat, akhlak kita. Dan akhlak kita adalah cara hidup kita lah. Dengan ibu ayah kita sana, dengan mak ayah, dengan jiran, dengan apa semua. Itu adalah platform macam mana kita hidup sebagai orang Islam. Solat, tapi dengan jiran kita buat jahat. So, it's not a perfect Muslim to be that way. Itu bukan cara hidup orang Muslim yang sempurna. Dan, yalah, jadi sombong itu basically, sombong ni apa? Sombong tu bila dia dah start berkelakuan tanpa adab. Tak ada adab dengan orang lain. Which is the vice versa, the opposite of orang yang berakhlak. Itu adalah antara
benda-benda yang menyebabkan kita sombong. Jadi kita kena tidak boleh sombong. Macam mana kita tak boleh sombong? Sekejap saya nak delete ni sekejap. Salah. Ni ni. Kita tak boleh sombong sebab macam kita kata tiga serangkai tadi. Apa benda tiga serangkai? Tiga serangkai itu adalah nombor satu, apa yang kita ada itu hanya pinjaman. Nombor dua, semua benda berlaku atas kehendak, iradah, kehendak Allah dan juga dengan izinnya. Dan yang ketiga, bila kita mati semua tu hilang juga dah last. Macam itulah lebih kurang. Jadi janganlah kita sombong. Dan orang yang bersyahadah itu, apabila dia bersyahadah, maka lahirlah sifat tawadhu' dalam dirinya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.